Esok mungkin turun kerana Iran pun akan mulakan pengeluaran minyak. Jadi keadaan pasaran minyak ni tidak menentu. We're in for a long winter should the war in the Ukraine continue. That's the warning from the Automobile Association. Speaking of things that will cost you more, from electricity to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Siti Mahira dan saya akan membentangkan tajuk perubahan harga komoditi utama dunia. Komoditi ini merupakan satu barangan yang berharga yang boleh dijualkan. Contohnya petroleum, minyak, minyak kelapa sawit, bijirin, jagung dan lain-lain. Jadi, apakah faktor yang perubahan harga komoditi utama dunia ni? Yang pertama, kesan peningkatan permintaan terhadap harga komoditi didapati lebih ketara kerana penawaran tidak dapat menampung permintaan tersebut. Yang kedua, pengeluaran minyak dunia mula lembab antara tahun 2004 hingga 2009 dan sebahagian besarnya pengeluar minyak bukan OPEC. Dan yang ketiga, isu kenaikan harga minyak pada tahun 2008. Okey, jadi kita tengok slide yang seterusnya. Apakah punca harga minyak ni? Puncanya yang pertama, permintaan yang melebihi bekalan. Yang kedua, keadaan yang tidak stabil di negara OPEC. Dan yang ketiga, negara pengeluar minyak mengalami cuaca buruk, iaitu contohnya macam hujan, kemarau dan sebagainya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, kegiatan spekulasi harga minyak. Bagaimana pula dengan komoditi yang lain? Di Australia, iaitu pada tahun 2008, pembekal gandum yang besar yang terpenting dunia menghadapi kemarau. Ini menyebabkan mereka kekurangan bekalan dalam pasaran yang sememangnya tidak mencukupi dan seterusnya mengakibatkan kenaikan harga yang ketara. Manakala di Rusia pula, pada tahun 2010, kemarau dan kebakaran yang merebak dengan cepat di persekutuan Rusia telah memusnahkan 1/5 tanaman di Rusia dan menyebabkan penurunan pengeluaran gandum sehingga 25 juta tan. Apakah kesan daripada dua negara ni? Ini menyebabkan harga gandum mengalami kenaikan harga yang mendadak serta menyekat ekspor bijirin. Seterusnya saya serahkan kepada Asrin Balkis. Terima kasih Umi atas pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asrin Balkis binti Masrum. Saya akan menyambung pembentangan dengan kejatuhan harga minyak memberi kesan kepada nilai wang ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia dijangka menghadapi satu lagi minggu yang mencabar berikutan penurunan harga minyak dan sentimen global yang tidak menentu. Ketua Strategi Pemasaran Global Exicop, Stephen Innes berkata kesemua faktor ini akan memberi kesan jangka pendek ke atas ringgit untuk berlegar pada 4.36 hingga 4.39 berbanding dolar US. Pasaran minggu ini juga sedang menunggu pengumuman indeks harga pengguna iaitu IHP untuk Mac yang akan dikeluarkan kelak. Harga minyak dijangka sukar untuk stabil disebabkan risiko permintaan akan kekal condong kepada kelemahan dengan permintaan global diramalkan mencecah tahap terendah dalam masa 30 tahun. Penganalisis pasaran FXTM iaitu Hantan berkata IHP akan mencerminkan penyusutan sebanyak 0.2% pada tahun berikutan kejatuhan harga petrol yang seiring dengan pelanda aras minyak global. Pada waktu yang sama, Ketua Strategi Pemasaran Global Exicop iaitu Stephen Innes turut memberikan pandangan yang berbunyi IHP tidak sepatutnya mempunyai implikasi polisi serta-merta kerana ia lebih rendah dan pasaran akan terus berkurangan dengan pemotongan 100 kadar mata asas yang turut akan menjejaskan ringgit Malaysia untuk jangka masa pendek. Buat julung-julung kalinya dalam sejarah, harga minyak mentah di Amerika Syarikat jatuh ke bawah baras negatif baru-baru ini.
Secara umumnya, penentuan harga minyak dibuat mengikut beberapa faktor termasuklah permintaan pengeluaran dan sentimen spekulasi yang bergantung kepada geopolitik dunia, khususnya di negara pengeluar utama. Harus difahami, dagangan minyak WTI di Amerika Syarikat menggunakan kaedah future ataupun kontrak kehadapan. Dengan kata mudahnya, pedagang minyak ini akan membeli minyak dengan lebih awal dan minyak itu akan dihantar kepada pedagang pada April. Hal ini bermaksud, pedagang berkenaan membeli kontrak minyak dengan lebih awal dengan harapan untuk menjual semula minyak itu pada masa akan datang supaya harga minyak di pasaran pada masa akan datang akan meningkat. Namun, langit tidak selalunya cerah. Disebabkan penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia pada masa kini, permintaan terhadap minyak semakin menurun dan menyebabkan harga minyak semakin merudum. Kebanyakan negara di dunia mengambil keputusan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bagi mengekang penularan COVID-19. Kesannya, permintaan terhadap petrol terus berkurangan. Tempoh PKP akan mempunyai implikasi yang besar ke atas tahap penggunaan minyak global dan pengurangan dalam permintaan minyak ini akan terus mengheret harga minyak tersebut ke lembah ketidakpastian. Kurangnya permintaan global terhadap minyak menyebabkan harga minyak di pasaran jatuh. Untuk mengelakkan perkara seperti yang dikejar tak dapat, yang dikendong pula berciciran, kebanyakan pedagang minyak menjual minyak tersebut kepada pembeli dengan harga yang lebih murah. Bukan itu sahaja, pengeluar minyak pula sanggup menawarkan bayaran kepada pihak yang sudi mengambil minyak mereka kerana mereka sendiri sudah tidak mempunyai kapasiti fizikal untuk menyimpan lambakan minyak itu. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan diserahkan kepada Ili Tihani. Antara faktor yang mempengaruhi kadar inflasi ekonomi ialah harga minyak, kadar pertukaran asing dan keluaran dalam negeri kasar iaitu KDNK. Faktor yang pertama ialah faktor harga minyak. Malaysia merupakan salah sebuah negara pengeksport minyak. Oleh itu, pendapatan kerajaan persekutuan daripada minyak telah memainkan peranan yang penting bagi sumber fizikal negara dalam perbelanjaan, pengurusan dan pembangunan negara. Malaysia akan mendapat risiko yang besar jika bergantung pada keluaran minyak. Ini kerana ketidakstabilan harga minyak di pasaran dunia dan rizab simpanan minyak negara yang semakin menyusut. Peningkatan terus harga minyak menyebabkan sedikit sebanyak penjejasan ekonomi negara. Eksploitasi minyak sebenarnya tidak menjamin keuntungan sepanjang masa serta dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin perlahan akibat penyusutan sumber di negara yang kaya dengan sumber asli. Faktor yang kedua ialah faktor kadar pertukaran asing. Mata wang asing adalah satu alat bagi setiap negara dalam menjalankan urus niaga dengan negara lain. Turun dan naik kadar pertukaran telah memberi kesan kepada inflasi di Malaysia. Apabila Malaysia menghadapi krisis kewangan pada 1997, mata wang domestik iaitu ringgit Malaysia telah mengalami susut nilai. Harga barang yang diimport akan meningkat secara automatik. Kesannya kepada pengguna ialah pengguna tempatan perlu membayar harga yang lebih tinggi bagi produk yang diimport dan menyebabkan taraf hidup penduduk turut menurun. Faktor yang ketiga ialah faktor keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. Memandangkan Malaysia ialah sebuah ekonomi pasaran terbuka, kesan kemelesetan ekonomi mengakibatkan keluaran dalam negara kasar KDNK jatuh dan seterusnya tekanan inflasi berlaku. Namun begitu, kerajaan telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara iaitu M10 pada 7 Januari 1998 untuk membuat cadangan konkret bagi mengekang kemerosotan ekonomi supaya ekonomi Malaysia dapat dipulihkan. Sebagai rumusan, kita akan lihat kesan-kesan perubahan harga petroleum. Kesan yang pertama ialah kesan harga petroleum terhadap pendidikan. Kesan perubahan harga petroleum kepada pendidikan menyebabkan perbelanjaan untuk pendidikan anak-anak menjadi meningkat kerana harga bagi pengangkutan dan bahan pembelajaran juga meningkat. Selain itu, allowance untuk pendidik tidak dapat lagi ditampung oleh kerajaan. Kemahiran ICT kepada pelajar berkurang, terutamanya bagi pelajar yang tinggal di pedalaman. Seterusnya, pelancaran dasar pendidikan berlandaskan ekonomi juga tidak dapat dilancarkan. Harga petroleum juga memberikan kesan kepada ekonomi. Yang pertama,
berlakunya kenaikan harga barang. Sebagai contohnya, proses pembuatan barang perlu menggunakan minyak sebagai sumber utama. Contohnya dalam proses pembuatan plastik ataupun nilon. Minyak digunakan untuk menghasilkan bahan tersebut. Manakala yang kedua, berlakunya inflasi barangan. Hal ini dikatakan kerana kenaikan harga barang dunia amat berisiko dan terjadinya penurunan konsumsi swasta dengan pengaruh daya beli akibat kenaikan inflasi dan impak langsung kenaikan harga barang. Dan yang ketiga, menanggung beban subsidi menanggung subsidi minyak yang tinggi. Ini memberikan manfaat terutamanya bagi golongan yang berpendapatan yang rendah. Contohnya, kajian oleh Kementerian Kewangan pada tahun 2007, kerajaan terpaksa menanggung subsidi minyak yang menjangkau lebih 33 bilion. Dan yang keempat, pembelanjaan negara semakin meningkat. Hal ini kerana untuk mengeksport dan mengimport barangan, mereka menggunakan kenderaan untuk mengangkat barangan eksport dan kos penghantaran juga meningkat. Contohnya, dalam 1 juta yang digunakan untuk menampung kos pembelanjaan minyak bagi mengeksport sayur dan buah-bahan ke luar negara. Sekian, terima kasih.